Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini telah sama-sama kita solat maghrib secara berjemaah, ya. Kemudian dengan sedikit masa yang ada ini, mudah-mudahan dapatlah kita isi sedikit sebanyak dengan ilmu-ilmu ataupun perkara yang boleh kita ambil manfaatnya dalam pada kita meneruskan kehidupan kita selaku manusia lah, ya, secara amnya, dan sebagai seorang muslim secara khasnya, insya-Allah taala. Dan ini kali pertama lah saya ke surah ini, ya, fastabiqul khairat. Ayat Quran tu, ya. Walaupun selalu lalu jalan ni, ya. Saya ada mengajar di surau TTDI, surau Jumaat Sakinah. Saya ingat dah 6 tahun saya mengajar surau tu. Sebelahnya tu surau Al-Bukhari pun sama juga. Atas ni surau di section, saya tak tahulah, Shah Alam ni terlalu banyak section. Saya tahu nama surau je, surau Al-Hamidi, dekat tadi. Dan terus tu lepas trafik roundabout tu ada rumah-rumah flat, ada rumah teres belah kanan tu. Masjid pun ada, tapi di surau. Lalu selalu lah, ya. Tapi selalu-lalu pun terajak juga. Saya tak tahu jalan masuk, U-turn masuk sini. Tapi sampai juga lah, alhamdulillah, ya. Dan saya terima kasih banyak lah, ya, kepada yang menyebut saya Haji Hussein, ya. Walaupun dah banyak kali dia WhatsApp saya sebenarnya. Tapi asal dia WhatsApp saya je, saya ada kuliah, ya. Asal dia WhatsApp saya je, saya ada kuliah. Asal saya ada kuliah aja dia WhatsApp saya. Tapi hari ni alhamdulillah saya free lah setakat ni, ya. Walaupun sebelum ni sebenarnya saya tak free, tapi sebab masjid tu di Sungai Buloh juga lah, ya. Dia tak pastilah, ya. Belum dihubungi lagi, tak tahu kenapa, mungkin dah tukar ustaz kot. Jadi mana-mana waktu saya yang saya tidak dihubungi, kalau ada surau atau masjid lain knock, saya masuk lah, ya. Tapi so far hari Selasa belum ada lagi, jadi saya free lah, ya. Alhamdulillah. Jadi sampailah ke surau ini. Walaupun pada peringkat awal tadi saya tengok semayang ramai orang, 3 saf. Okey dah tu, ya. Tapi Haji kata tak ada kawasan perumahan di sini. Ada lah, tapi dia pun ada surau, ya. Inilah keadaannya ustaz. Tak apa, saya tak ada masalah sikit pun, ya. Jangan ada seorang, ya. Jangan ada seorang. Kalau ada seorang, saya ajak pergi kedai mamak, kita sembang kat situ, minum teh tarik. Pasal ini pernah berlaku. Jangan ingat masjid, alah sini ustaz kalau kuliah tak ada orang. Saya pernah berkuliah di surau Jumaat, tuan-tuan. Beginilah. Saya ingat paling ramai pun 10 orang. Biasa 3 orang, 4 orang. 2 tahun saya berkuliah di situ. 6 tahun yang lalu. Tapi saya berhenti mengajar kerana pada waktu itu saya sibuk menghabiskan pengajian peringkat master. Asyik postpone. Orang buat master 2 tahun, saya buat 4 tahun. Itu tak campur lagi post master saya di UPSI hampir setahun. Kalau ikut 5 tahun untuk buat master. Orang buat master 2 tahun, kita buat master 5 tahun. Tak apalah, habis juga. Saya berhenti sekejap, lepas tu saya sambung balik lah, ya. Kemudian waktu saya diisi oleh ustaz yang lain. Tak apalah, ya. Tapi nak cerita macam ni lah, tak apa. Cuma kalau tinggal seorang, saya ajak pergi kedai. Pernah berlaku sekali, seorang saja, nama dia Haji Amir.
Esi surau tu sendiri. Dah arwah dah pun. Meninggal 3-4 tahun yang lalu. Kena jantung di Singapura masa dia makan. Ha? Tinggal seorang saya kata, Ji, kita pergi kedai Ji, Ji maju Ahmad makan. Ini. Ha. Dah seorang nak mengajar apa? Baik kita pergi kedai sembang ya. Ha. Kini okey lah ni. Kemudian dia lagi datang lah ya. Ha. Tak apa, baik. Masa kita tak lama. Sebenarnya malam ni saya tidak ada satu tajuk yang khusus. Sebab baru datang. Tak ada jadual kan. Saya hanya diminta untuk berikan perkongsian. Maka sambil saya bawa kereta tadi, saya duduk fikirlah apa yang nak sampaikan pada malam ini. Tadi tak sempat, saya sibuk sangat. Oh, macam sibuk sangat ni. Buat sibuk saya. Saya duduk fikir-fikir. Kadang-kadang masa traffic light sempat lagi buka, tengok buku. Ustaz bawa kereta tengok buku. Buku lah, tapi dalam handphone lah. Bukan buku biasa. Jadi saya rasa saya nak berkongsi lah dengan tuan-tuan pada malam ini. Sebuah hadis Nabi SAW. Kadang-kadang saya kongsi umum ni, saya baca ayat Quran. Kadang-kadang saya baca hadis Nabi. Kadang-kadang saya baca kalam para ulama. Satu teks je. Imam Syafi'i ke, Imam Ahmad Ibn Hanbal, kemudian saya huraikan. Itulah cara saya dalam perkongsian-perkongsian umum ya. Hari ini saya nak baca atau nak berkongsi dengan tuan-tuan sebuah hadis Nabi SAW ya, yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Saya tak perlu hurai lagi ya, hadis ya. Semua orang tahu. Hadis ni ialah kata-kata Rasulullah SAW secara amnya. Walaupun hadis ni ada banyak maksud. Ada secara bahasa, ada secara syarah, ada hadis Rasulullah SAW. Ada hadis Allah. Hadis Allah. Quran, hadis Allah. Pandai-pandai ustaz. Quran dikata hadis pula. Apa pula pandai-pandai? Agama kita tak boleh pandai-pandai. Ada nasnya okey. Nabi sini yang sebut. Nabi kata, fa inna khairal hadithi kitabullah. Hadis riwayat al-Imam Muslim daripada Ibni Mas'ud. Hadis ni masyhur sangatlah. Mustahil orang belajar Islamic study tak tahu hadis ni, mustahil. Di mana Rasulullah SAW berkata di hadis panjang. Yang saya mukaddimah tadi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. 4 daripada hadis. Baik. Hadis itu Nabi kata sebaik-baik hadis ialah kitabullah. Nabi kata sebaik-baik hadis ialah kitabullah. Quran pun hadis juga sebenarnya secara bahasa. Sebab hadis ni ialah percakapan, kata-kata. Quran tu kan kata-kata Allah, hadis juga. Sebab itu Nabi SAW memanggil Quran hadis ya? Itu kalau kita belajar in spesifik lah. Tapi kalau kita tahu hadis ni ialah hadis Nabi SAW, sudah memadai. Itu secara adapun secara spesifik ada hadis Allah Quran, ada hadis Nabi, of course. Hadis Allah pun ada dua, satu Quran, satu hadis kursi. Hadis kursi, pernah dengar? Hari-hari duduk kuliah kan? Takkan ustaz tak ada sebut. Ada. Hadis kursi, hadis Allah juga. Di mana bila Nabi SAW berkata, berkatalah Allah. Nabi SAW berkata, berkatalah Allah. Itu hadis kursi. Banyak hadis kursi. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia karang satu kitab yang kecil. Itulah beliau menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW yang bersifat kursi. Hadis kursi dia kumpulkan. Ya. Hadis Allah. Ada hadis Nabi, of course lah ya. Ada hadis para sahabat. Kita panggil hadis mauquf. Ada hadis pada tabi'in, kita panggil hadis maqtu'. Macam-macam hadis tu lah. Tapi kena belajar.
Bukan belajar hadis ataupun ilmu hadis ni kita nak jadi ahli hadis, tidak. Tapi supaya sikit sebanyak kita fahamlah tentang hadis, kerana ia adalah sumber agama yang kedua selepas Quran, ya. Sekarang kita ada basic idea. Orang kata hadis sahih, oh saya faham hadis sahih ni macam mana. Tak ada lah boleh mengajar di masjid surau ataupun nak bagi ceramah tentang hadis, tapi sekurang-kurang kita ada basic idea, fundamental tentang sesuatu ilmu. Kata hadis dhaif, saya tahu hadis dhaif ni macam mana. Hadis palsu, saya tahu hadis palsu ni macam mana. Dan begitulah dalam hak ehwal yang lain. Kita nak basic idea. Sebab sebagai seorang muslim, hatta ulama pun mengkategorikan hak ni fardu ain, hak ni fardu kifayah, ya. Kadang-kadang ada ilmu tuan-tuan, dulu dia tak jadi fardu ain, dia fardu kifayah. Tapi hari ni kadang-kadang kita boleh kata macam fardu ain, pasal terlalu banyak cabaran dalam sesuatu ilmu. Kalau nak diikutkan belajar ilmu hadis, fardu kifayah, bukan fardu ain. Sama ada kita belajar secara umum atau kita belajar secara spesifik, khusus, fardu kifayah. Tapi hari ini bila kita bincang di universiti, tuan-tuan, ada pensyarah yang mengatakan bahawa belajar ilmu hadis yang basic, yang fundamental, hari ini macam nak jadi fardu ain, ataupun kita boleh kata fardu ain. Kenapa? Kerana terlalu banyak cabaran berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Banyak, ya? Dugaan. Banyak pihak yang cuba nak mempertikaikan kedudukan hadis sebagai sumber yang kedua. Jadi dikata macam fardu ain lah, ataupun kita boleh kata mesti belajar. Kalau tak kata fardu ain pun kita kena belajar, dan sekurang-kurangnya kena ada satu subjek yang ajar basic tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kalau di sekolah, sekolah lah. Kalau di masjid surau lah, ada satu subjek, ada satu malam ustaz ajar basic tentang hadis-hadis Nabi SAW. Pasal hadis ni sumber kedua. Jadi macam tu, ya. Baik, balik pada yang tadi. Hadis Nabi SAW, hadis ini tuan-tuan diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Kuat sangat ke? Ngajar ni kadang time ada semangat, ada time dia tak semangat. Ni malam ni tengok macam tak ada orang first time ataupun dah lama orang tak macam ni, dia macam semangat, ya. Tak apalah, saya buat-buat macam depan saya ni ada 1000 orang, macam tu lah. Jadi semangatlah sikit. Baik, hadis ni tuan-tuan diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Macam pernah dengar, macam tak pernah dengar. Pernah dengar lah, ya. Salah sebuah buku hadis Rasulullah SAW yang dihimpunkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ataupun dikatakan dihimpunkan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad. Tapi amat terkenal buku ini. Nama dia buku Musnad Ahmad Ibn Hanbal, yang mana ia menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW yang banyak sekali, tak kurang 20,000 hadis yang dikumpulkan dalam buku itu, berjilid-jilid, tuan. Dan hadis yang ada dalam Musnad Ahmad ni lebih banyak daripada hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Pernah dengar Sahih Bukhari? Angguk tu kira pernah dengar lah tu, ya. Lebih banyak daripada hadis dikumpulkan dalam Sahih Muslim. Tak sebanyak itu. Dan dalam buku-buku hadis yang lain, ya, banyak, tuan. 20,000 lebih. Dia satu buku hadis yang agak tebal lah, ya. Dan diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Wasilah bin Al-Asqa. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Wasilah bin Al-Asqa. Walaupun dia bukanlah semasyhur sahabat-sahabat yang lain seperti Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pernah dengar Abu Hurairah? Oh, pernah dengar lah. Zaman kita kecil-kecil di sekolah pun ustaz dia sebut sikit-sikit Abu Hurairah, sikit-sikit Abu Hurairah, betul tak? Dia sahabat yang paling masyhur. Mungkin tidak seumpama sahabat yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq. Anak saya umur 5 tahun kenal Abu Bakar As-Siddiq. Pasal di tadika dia sebut ada nama Abu Bakar As-Siddiq disebutkan.
umur 5 tahun, kita umur 50 tahun takkan tak kenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, the best man after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di kalangan umatnya lah. Kan? Mana kata selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan umat dia siapa yang paling afdal? Siapa yang paling tinggi kedudukannya? Abu Bakar As-Siddiq. Number one. Walaupun dia tidak sehebat Umar Al-Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Wasilah bin Al-Asqa juga tergolong di kalangan kibarut tabi'in. Kibarus sahabat. Beliau juga tergolong di kalangan kibarus sahabat, the big companion. Mana dia juga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar, yang juga melazimi majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga ada meriwayatkan hadis walaupun tidak banyak. Memanglah kalau kita nak banding dengan sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis, taklah sebanyak beliau. Saya tak ingatlah precisely berapakah hadis yang diriwayatkan oleh Wasilah bin Al-Asqa. Saya tak sempat nak buat carian. Tapi tak apa, dia salah seorang sahabat yang besar walaupun tidak meriwayatkan hadis yang banyak, dan ada beberapa hadis yang diriwayatkan daripada beliau. Ya. Baik. Hadis ini tuan-tuan, bagi orang yang belajar tafsir Quran amat masyhur sekali. Begitu juga orang yang belajar ulum Al-Quran, ilmu tentang Quran, hadis ini ada dinukilkan. Ya. Dan sebab itulah saya memilih hadis ini untuk dibaca pada malam ini. Di samping sebab-sebab yang lain. Ada 3 sebab utama sebenarnya. Pertama, saya pilih hadis ini kerana hadis ini adalah hadis yang dinukilkan dalam buku-buku tafsir. Bila kita buka buku tafsir Ibnu Katsir, ada dinukilkan. Ya. Pernah dengar tafsir Ibnu Katsir ya? Al-Imam Imaduddin Yahya Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir. Kita boleh katalah dalam market tafsir, antara tafsir yang paling masyhur ialah tafsir Ibnu Katsir. Nama dia Tafsirul Quranil Azim. Ya. Ada dinukilkan dalam buku tafsir berkenaan. Mana ustaz tahu? Asal saya ajar tafsir Ibnu Katsir di satu surau. Hadis itu ada dinukilkan. Ya. Di peringkat awal-awal lagi, bila nak beritahu tentang kategori-kategori surah dalam Quran, ya. Ia juga dinukilkan dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Nama dia Al-Imam Abu Bakar Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Al-Qurtubi ni ada 2. Satu Al-Qurtubi ahli tafsir, satu Al-Qurtubi ahli hadis. Satu Al-Qurtubi ahli tafsir. Dia ada tafsir yang besar yang dirujuk oleh umat Islam hatta di peringkat tinggi. Kami di universiti dulu, antara favourite tafsir kami ialah tafsir Al-Jami' fi Ahkamil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ya. Dia ni jagolah dalam ilmu tafsir. Kita dulu belajar fiqh tuan, belajar fiqh. Khusus saya fiqh. Antara tafsir yang banyak menghimpunkan pendapat-pendapat para ulama dalam sesuatu hukum ialah tafsir Al-Qurtubi. Sebab itu nama tafsir dia tafsir fiqhi. Tafsir fiqhi, dia tafsir fiqh. Ha? Dan kalau kita lihat, mungkin juga ada dalam buku-buku tafsir yang lain. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, saya pilih hadis ini kerana hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kategori surah dalam Quran. Kerana Quran ni dia ada kategori-kategori dia. Kadang-kadang Quran dikategorikan mengikut isi kandungan. Ada. Al-Quran terbahagi kepada bla 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 bla. Pertama, dia sudut isi kandungan. Pertama, ada ayat yang menceritakan tentang ketuhanan. Yang kedua, kategori kedua, ayat yang menceritakan tentang kenabian.
kisah-kisah para nabi. Kan kita baca Quran, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa. Itu kenabian, dipanggil nubuat, the prophecy. Kategori ketiga, ada ayat yang menceritakan tentang ghaibiyat, perkara ghaib. Cerita tentang syaitan, cerita tentang malaikat, cerita tentang hari kiamat. Nah, itu yang paling banyak sekali ya, tentang ghaib. Pasal hari kiamat ni benda yang besar ya. Cerita pasal malaikat tak banyak. Cerita pasal syaitan pun banyaklah, tapi lebih banyak cerita tentang hari kiamat. Maka ada surah-surah khas Allah Ta'ala nak sebut tentang hari kiamat. Surah Al-Qari'ah pasal hari kiamat. Surah An-Nazi'ah hari kiamat. Banyaklah surah. Atas surah hari kiamat yang paling panjang ialah surah Abasa. Abasa wa tawalla. Surah Amma Yatasa'alun. The whole surah cerita tentang hari kiamat. Kita sepatut kena takut kepada hari kiamat lebih daripada takut pada malaikat, lebih daripada takut pada jin atau hantu. Gitu ni, kalau takut hantu kan, takut hantu ustaz pun takut hantu juga anda. Saya hari ni menyembang sama ustaz, ada tanah nak dijual. Saya kata, kenapa tanah tu nak dijual? Ada rumah. Dia kata tak laku-laku pasal berhantu, dia kata tempat tu. Saya kata, jual kat saya lah tanah tu, bagi saya beli. Kalau hantu mari depan saya nak kata, aku khalifah lah. Tu ustaz. Kalau orang yang baru nak start, saya tak tahu lah. Kan? Takut pada hari kiamat tuan-tuan. Banyak surah dalam Quran. Dalam konteks ghaibiyat lah, perkara ghaib. Baik. Itu kategori-kategori. Ada satu lagi kategori dipanggil dari sudut di mana ia diturunkan. Ada ayat makkiyah. Betul tak? Tak pernah dengar? Ada ayat madaniyah. Ayat makkiyah, ayat diturunkan di Mekah. Madaniyah, ayat diturunkan di Madinah. Kategori-kategori tuan-tuan. Dia panggil the composition of Quran, komposisi Quran. Ataupun dalam istilah Arabnya disebut sebagai aqsamul Quran. The division of Quran. Sama juga hadis ini dia menjelaskan kepada kita tentang kategori Quran. Tapi bukan dari sudut tadi, dari sudut konten, dari sudut diturunkan. Dia menjelaskan kategori surah dari sudut panjang dan pendek. Ya. Nanti kita akan baca hadis ni. Menarik hadis ni tuan-tuan. Tapi saya ringkaskanlah ya, sebab masa pun tak sangat. Dan sebab yang ketiga saya pilih hadis ni, of course lah, kerana ia hadis yang sahih. Ya. Hadis yang sahih ya. Itulah hadis yang cukup syarat dan dibuktikan ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main. Kedudukan dia kedua selepas Quran. Sama ada melalui sanadnya, periwayatan dia itulah, daripada fulan kepada fulan kepada fulan kepada Rasulullah, the row of narrators, ataupun dari sudut matanya, dari sudut teks. Kedua-duanya dibuktikan bahawa ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada perbahasan yang lain lah, ada sudut mutawatir, ada sudut ahad, tapi as long as dia sahih, kita boleh beramal dan boleh berpegang dengannya, tidak syok lagi. Mesti clear. Kerana saya sebut tadi tuan-tuan, hari ni orang cuba nak mempertikaikan kedudukan hadis sebagai sumber agama yang kedua. Kalau hadis tuan-tuan diruntuhkan, tuan-tuan tak boleh semayang. Kerana keseluruhan solat, saya boleh kata 80% ataupun 90% semayang saja adalah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Tak boleh semayang kita. Kadang-kadang ia datang daripada luaran, non-Muslim. Tak apalah pasal mereka non-Muslim. Mereka of course lah, mereka tak faham. Ukuran mereka hanya pada akal dan dia cuba nak mempertikaikan. Di Malaysia saya tak pastilah ya, tapi kalau di luar, especially di west sana, barat,
Memang mereka mempertikaikan the authenticity of the saying of the prophet. Mana dia mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal hadis Nabi ni dikumpulkan selepas wafatnya Rasulullah. Jadi macam-macam yang ditimbulkan, ya. Kadang-kadang dalaman mempertikaikan juga, ya. Yang kita kata orang Islam sendiri tak pernah jumpa. Ada je kadang sahabat kita je, ya. Dia mempertikaikan betul apa hadis Nabi ni. Aku tak percaya hadis. Saya sendiri tuan-tuan, seorang guru, tapi dah pencet. Saya tak percaya ke hadis ustaz. Saya bukan nak perobok ustaz dia kata ni, tapi saya tak percaya ke hadis Nabi, ya. Ada sahih lah dia kata, ada dhaif lah, kan? Sebab yang kumpul ni manusia, dia kata manusia mesti buat silap. Dan saya cuba terangkan kepada beliau, tak terima juga. Saya tak tahulah dia daripada aliran mana, tapi dia mengaku Muslim. Hak macam ni yang kita risau, kan? Di samping aliran-aliran yang lain, Syiah umpamanya, of course lah dia pertikaikan hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh sebagian para sahabat, kerana mereka tidak percaya kepada semua para sahabat. Sebahagian kecil mereka percaya, sebahagian besar mereka tak percaya. Jadi macam mana? Jadi 3 sebab tu, ya. Jadi ia sebuah hadis yang menarik. Baik, apa kata Rasulullah SAW, ya? Kata Rasulullah SAW, utitu makan al-injil as-sab'at tiwal wa makana az-zabur al-mi'in wa makana al-injil al-masani wa fuddiltu bil mufassal. Macam pendek je hadis tu, ya. Tapi tuan-tuan, kita boleh ambil masa, bukan kata berjam-jam, satu hari suntuk nak hurai hadis ni, kontennya kadang-kadang tak cukup. Hadis ni walaupun dia pendek, tapi dia mempunyai maksud yang amat luas dan penting sekali, ya. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, utitu makanat Taurah as-sab'at tiwal. Nombor 1. Nabi kata, aku diberikan Quran seumpama Taurat as-sab'at tiwal. As-sab'at tiwal, 7 surah yang panjang. Nabi cuba mengkategorikan Al-Quran dari sudut panjang dan pendek. Quran ni kan, pernah baca Quran? Allah, ustaz tanya soalan macam tu. Of course lah. Kan ayat Quran ni ada yang panjang, ada yang pendek. Surah pun sama, ada surah yang panjang, very long chapter. Mak Saleh katalah, ya. Contohnya surah Al-Baqarah, betul tak? Kau pendek surah Al-Baqarah. Berapa ayat surah Al-Baqarah? Allah, saya ni selalu baca surah Al-Baqarah ustaz, tapi saya tak pernah tengok bilangan ayat dia. Ya. Saya pun sama juga. Masa jadi ustaz ni, hafal bilangan-bilangan ayat ni. Masa baru nak start dulu tak hafal juga. Sama je. 286 ayat. A very long chapter. Satu surah yang amat panjang, bahkan surah yang paling panjang sekali dalam Quran. Surah Al-Baqarah. Saya dapat satu kuliah tuan-tuan, saya ajar tentang surah Al-Baqarah. Very interesting. Sampai kita rasa nak baca surah Al-Baqarah every day. Dan saya sendiri mempraktikannya. Saya baca surah Al-Baqarah every day. Cuma saya tidak hafal keseluruhan. Pasal apa? Pasal bila baca hadis Nabi sebut tentang kelebihan surah Al-Baqarah, jatuh cinta kita kepada surah itu. Dan ada kepentingan untuk diri kita sendiri. Contoh Nabi kata, Iqra'ul Baqarah fa innaha barakah wa tarkaha hasarah. Contoh, saya bagi pendek je. Nabi kata, bacalah surah Al-Baqarah. Membaca dan mengamalkannya berkat. Tidak membaca dan mengamalkannya rugi. Kita nak amal, mungkin sebahagian daripada kita mengamal, tapi baca, mampu baca. Nabi kata, siapa yang baca Al-Baqarah berkat. Tak nak berkat, Allah, kan? Naklah berkat ni. Dan tidak ada keberkatan yang paling agung melainkan keberkatan daripada Al-Quran.
Benda lain pun ada berkat juga. Tapi sebahagian berkat tu kadang-kadang tak ada sandaran pun. Tapi Quran of course berkat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anzalna ilaika kitaban mubaraka, kami turunkan kepadamu kitab yang berkat. Quran hok berkat. Kenapa berkat? Tapi jangan letak saja, jangan gantung saja, bacalah baru berkat. Nabi kata membacanya berkat. Kita nak berkat untuk adalah hidup ni. Allah, saya kalau hok nombor satu saya naklah berkat. Kan? Kadang-kadang hok kita dapat sikit berkat cukup. Kadang-kadang hak kita dapat tu bila diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi dipermudahkan, disenangkan. Allah berkatlah kita nak sekali. Dan Nabi pun banyak doa kepada para sahabat, doa berkat. Kan? Kita doakan anak kita berkat, sambil sapu anak kita, peluk anak kita, ya Allah berkatlah anakku, berkatlah anakku. Kena banyak doa berkat tuan. Kan? Ya? Nabi kata baca, of course lah amal, berkat. Tak baca Nabi kata kerugian yang besar, hasarah, huge loss, kerugian yang besar. Nabi kata la tastati'uha al-baqalah, surah Al-Baqarah tak dapat ditembusi oleh ahli-ahli sihir. Orang ini kena sihir, apa dia buat? Dia bukan baca Al-Baqarah, dia pergi jumpa ustaz sana, dia pergi jumpa ustaz sini, kan? Okeylah jumpa ustaz. Tapi kalau pergi jumpa bomo, apa jadi? Bomo ni bukan semua syirik ustaz, ada bomo yang tak syirik, mungkin kita tidak tahu. Kan? Dan kadang-kadang orang tu dia bukan ustaz, dia bomo, dia kata dia ustaz, macam-macam. Akhirnya tak sembuh-sembuh. Kalau betul-betul dia kena sihir lah. Ada juga orang ni tak disihir pun, tapi dia rasa dia kena sihir ataupun didakwa sedemikian, ada juga. Baca Al-Baqarah. Nabi kata ni, bukan ustaz asal yang kata, la tastati'uha al-baqalah, tidak dapat ditembusi oleh ahli sihir. Sebab itu ulama kita termasuk Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bila dia menghuraikan tentang hadis-hadis yang bersabit Al-Baqarah, antara penawar yang paling mujarab untuk nak melawan sihir ialah dengan membaca surah Al-Baqarah. Berdasarkan apa? Berdasarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, top sahih. Top sahih. Bukan hadis main-main ni, bukan kaling-kaling. Hadis yang sahih, top. Tapi jangan suruh orang baca, kita baca sendiri. Panjang ustaz, saya nak baca 280 ayat. Saya tak suruh baca satu hari satu juzuk, satu hari satu surah keseluruhan. Nabi pun tak menyatakan sedemikian. Hak jelas kita baca setakat yang kita mampu. Allah Ta'ala sebut faqra'u ma tayassara laka minal Quran, baca Quran ikut kemampuan. Bacalah satu hari cara mana kita mampu, kan? Janji kita cuba baca surah berkenaan di samping fadilat-fadilat yang lain. Jatuh cinta tuan, everyday saya akan baca surah Al-Baqarah. Tadi saya bawa kereta, saya baca surah Al-Baqarah. Saya sembahyang sunat tadi, walaupun singkat, saya baca part of surah Al-Baqarah. Tapi tak bermakna saya tak baca surah yang lain. Tapi surah Al-Baqarah saya akan baca everyday. Ya? Pasal cinta, suka pada surah ini, tertarik dengan fadilat ataupun kelebihan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Baik, Nabi kata aku diberikan seumpama Taurat 7 surah yang panjang. Jadi kita tahu daripada hadis ni, Quran ni rupanya sama dengan Taurat. Ya. Dari sudut bilangan dari sudut surah ada yang dia macam Taurat. Ya Allah. Sebab tu Islam ni dia kesempurnaan kepada agama-agama Islam yang dulu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Quran juga adalah kesempurnaan daripada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Dalam Quran ada ciri-ciri Taurat. Mana? Tu, surah-surah yang panjang tu. Itu style Taurat. Kata Rasulullah SAW. Dan ia 7 surah kata Nabi. Kita mau belajarlah Quran. Mungkin sebelum ni tak perasan. After this, awak cuba, antum semua ataupun tuan-tuan semua cuba belajar Quran. Betul tak Ustaz cakap? 7 surah yang pertama adalah surah-surah yang panjang. Kata Nabi, ini macam Taurat. Itu maksud hadis. Mana surahnya? Al-Baqarah.
Of course lah 286 ayat. Ya. Al-Imran 200 ayat. Lagi An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf 6. Yang 7 ni ulama khilaf ya. Ada kata surah Al-Anfal. Sebab Nabi kata 7, tapi Nabi tak sebut surah yang mana. Ada kata surah At-Taubah, ada kata surah Al-Anfal, ada kata surah Yunus. Wallahu ta'ala alam. Saya kira sebagai ahli tafsir kata surah Al-Anfal, kerana dia berturutan dengan surah-surah yang lain yang panjang-panjang ya. Jadi surah-surah ni surah yang panjang, Nabi kata macam Taurat. Itu first kategori Quran ya, kok panjang-panjang. Pertama Al-Baqarah, one of the best chapter in Quran, antara surah yang paling menarik sekali untuk kita belajar dan akhirnya kita mengamalkannya. Dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang fadilat-fadilat surah, nak dibandingkan dengan fadilat-fadilat yang berkaitan surah Al-Baqarah, saya kira fadilat yang dikaitkan dengan surah Al-Baqarah, Allahu Akbar, memang menarik sekali ya. Secara umumnya, siapa yang baca surah Al-Baqarah dalam rumah, Nabi kata syaitan tak masuk. Dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi kata iqra'ul Quran, la taj'alu buyutakum maqabir. Nabi kata bacalah Quran di rumahmu, jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Rumah kena baca Quran tuan. Dan Nabi kata inna syaitan yanfuru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Mula-mula Nabi suruh baca Quran di rumah, kemudian Nabi sebut sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Berapa ramai di kalangan kita yang kata rumah dia ada gangguan lah, rumah dia itulah, bunyi guli-guli lah, bunyi kursi malam-malam lah. Rumah saya pun bunyi dulu masa saya duduk kat flat kan. Setengah orang takut dah tu, pergi panggil ustaz tu, baca doa, japi-japi air sikit kan. Isyak dah ke? Enjin baru nak panas. Nak habiskan. Nabi kata boleh sambung lepas ni, kau kena berhenti dulu. Ada setengah dia sambung 10 minit, after that boleh sambung 10 minit lagi. Azan dulu, panggil jemaah mari ramai-ramai. Lepas tu saya sambung dalam 10 minit, mari kita tutup, kita sembahyang. Sementara nak tunggu jemaah ya.
Baik. Saya nak ambilkan yang tadi sikit saja ya. Nanti kita semayang insya-Allah taala. Balik pada yang tadi. Jadi Nabi kata sesungguhnya syaitan akan lari keluar daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Masya Allah. Saya malam ni baru tahu Ustaz. Rupanya kalau kita baca surah Al-Baqarah, syaitan lari. Itu dia tanya kita balik, kalau baca surah lain syaitan tak lari ke Ustaz? Saya kata wallahu taala alam. Yang dia dinaskan oleh Rasulullah SAW surah Al-Baqarah in specific. Baca surah Al-Baqarah syaitan lari. Kan? Rumah saya tak ada gangguan Ustaz. Dia tak ada kena gangguan tak gangguan. Syaitan ada di mana-mana saja pada bila-bila masa. Dia tak pernah tinggalkan kita. Tak payah tunggu gangguan. Sementara lah kalau ada gangguan-gangguan tertentu, macam tadi lah, bunyi lari-lari lah, bunyi kursi tarik lah, padahal bunyi benda lain. Kan? Nak masyarakat kita, especially di Nusantara, bab-bab kehantuan ni memang jadi tak ada gangguan ataupun ada gangguan, baca surah Al-Baqarah. Macam tadilah saya tak boleh baca ke semua Ustaz. Baca partially, satu hari sikit, satu hari sikit. At the end of the day, maybe after few days, kita habis surah Al-Baqarah. Kalau boleh baca keseluruhan surah dalam satu hari, okey. Tapi kalau tak boleh, baca setakat kita mampu. Kalau rumah kita ada gangguan, lebih-lebih lagi lah. Kan? Kuku ada lah, mana tahu. Kadang-kadang tak ada pun, dia rasa ada. Saya tahu lah, saya ustaz, orang selalu panggil kan. Tapi kita ajar pada masyarakat kita. Kita kalau ada gangguan, apa kita buat? Kebiasaan. Main ajar. Tak apa, go for it. Siasi. Okey. Never mind. Kadang-kadang baca pada air, ringgis. No problem. Walaupun tidak ada sandaran sebenarnya hal-hal seumpama itu. Ataupun pergi penjuru rumah baca ayat kursi. Penjuru ni baca 3 kali. Penjuru ni baca 3 kali. Dalil ada dalil. Jangan minta dalil lah. Yang ajar ni ustaz juga. Habis lagi macam-macam yang dibuat. Tapi tak pernah terdengar baca surah Al-Baqarah syaitan lari. Tak pernah dengar ya, baru dengar. Tak apa nak buat hak tadi, tak apa. Kita fahamlah kedudukan masyarakat kita yang ilmu tak seberapa, kadang-kadang kan kita faham. Tapi saya tanya satu soalan. Apa jaminan yang kita buat benda-benda macam ni syaitan lari daripada rumah kita? Apa jaminannya? Who can give the guarantee of those be doing? Siapa yang boleh bagi? Tapi kalau baca surah Al-Baqarah, jaminan telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Very simple. Syaitan lagi. Baca surah Al-Baqarah hidup berkah. Baca surah Al-Baqarah jauhi daripada sihir. Dan kalau kita kena sihir, satu penawar yang paling bagus. Ada pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo kata awak ni sihir. Kena sihir ni balik baca Al-Baqarah ya. Ada. Ustaz pun jarang ada cakap macam tu. Kan? Kalau dibuat apa? Bacalah Al-Fatihah. Baca ayat kursi, baca 3 kul. Mbuh-mbuh ke air sikit, balik mandi ya. Tapi tak disuruh baca Al-Baqarah. Boleh buat itu pun tak ada salah. Tapi yang mujarab ni Nabi kata la yastati'uhal batala ataupun la tastati'uhal batala, tidak ditembusi oleh ahli sihir. Masya-Allah. Tidak mampu oleh ahli sihir. Masya-Allah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kita ni semua dah ada solusi yang diberi oleh Rasulullah SAW. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia sebut dalam buku Ar-Risalah, one of the famous book yang kita belajar di university. Buku Risalah ni buku usulul fiqh, bakal usul fiqh yang pertama sekali dikarang di atas muka bumi. Buku Al-Imam Syafi'i nama Ar-Risalah. Ya. Apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah?
Dia kata ma tanzilu bin nasi nazilatun illa wa fil kitabi wa sunnati makhrajun minha. Atau kama dia kata tidaklah berlaku suatu perkara, kerumitan, kesusahan, penyakit atau apa sahaja. Macam tadilah kehantuan. Melainkan telah ada solusi dan jalan keluarnya. Sama ada dalam kitab Allah, yakni Al-Quran, ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni boleh jadi tidak tahu dan kita cuba mencari perkara-perkara yang lain yang kadang-kadang tidak ada kepastian, tidak ada jaminan, dan akhirnya kita duduk dalam keadaan yang seumpama itu. Lebih buruk lagi kita ditipu. Kata perubatan Islam sekali cas 16,000. Tak pernah dengar. Few years back pernah berlaku di Johor kan. Macam mana tu? Dia nak lawan private kot. Nak lawan private kan. Saya dulu kena batu karang tuan. Masuk private hospital almost 20,000. Lepas tu kena ceret-beret pula. Masuk 1 week kat hospital, the whole family kena 30,000 this year. Ni baru 2 bulan lepas. Juga saya ada masalah spine, very chronic. Sampai berjalan pun sakit. Masuk KPJ Kuala Lumpur juga 19,000. Campur-campur dah 70,000. Mungkin dia nak lawan ni kot, bojak berkali kan. Tapi bukan saya bayar tuan-tuan ya, insurans lah ya. 16,000. Apa dia buat? Dia bagilah air yang dijampi, bagi buah limau sikit, bagi macam-macam dia bagi. Buka bil 16,000. Siap kita ya, sampai macam tu sekali. Private tak apalah tuan-tuan, yang bayar insurans bank bayar. Bank dia banyak dana. Ni kita ya Allah, orang sampai jual barang kemas nak bayar kat kita. Lepas tu letak nama perubatan Islam. Lepas tu dalam setengah-setengah keadaan perkataan Islam ni digunakan tak bagus. Dalam setengah-setengah keadaan ya. Pasal yang buat tu manusia. Dia guna persatuan Islam. Itu Islam, ni Islam. Tapi perbuatan orang yang mengendalikan suatu portfolio itu tak ikut Islam. Akhirnya perubatan Islam ni bagus. Ulama kita karang buku-buku syariat, At-Tibbun Nabawi, adalah Sahih Bukhari, At-Tibbun Nabawi. Sehingga adalah Sahih Muslim, dan dalam buku-buku sunnah yang lain. Perubatan kenabian, perubatan Islam lah tu. Akhirnya dicemari dengan kerana-kerana manusia yang tidak bertanggungjawab. Nampak? Jadi kembali pada yang tadi, banyak lagi tuan-tuan kelebihan surah Al-Baqarah. Surah yang paling panjang dalam Quran, dan adalah surah-surah yang lain. Itu baru first part daripada hadis. Ada 3 part lagi. Nabi kata diberikan surah Al-Mi'in seumpama Zabur, diberikan surah-surah Al-Masani seumpama Injil, dan akhir sekali ni the best part ialah Nabi kata fudiltu bil mufassal. Aku punya ialah surah-surah mufassal. Surah-surah yang pendek, kat ujung-ujung tu. Lepas tu kita kadang-kadang baca surah yang pendek, jangan rasa lekeh tuan. Itu surah yang diistimewakan kepada Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi bila sembahyang fardu, Nabi banyak baca surah-surah yang pendek. Tapi tak adalah wallah, mana surah-surah yang pendek yang bawah 100 ayat. Surah Yasin, surah Saffat, itu pun sekali-sekala. Dan sembahyang zuhur dan asar kadang Nabi baca Wadduha, Isyak Nabi baca Walaili idza yaghsha. Surah-surah seumpama ini. Cuma Qiyamul Lail lah, Qiyamul Lail Nabi baca surah panjang, Al-Baqarah, Al-Imran. Tapi kalau surah-surah yang surah-surah fardu biasa, Nabi akan baca surah-surah mufassal, surah-surah yang pendek yang bawah 100 ayat ya. Insya-Allah taala. Ya, walaupun hadis ini ada kupasannya lagi dan ada sikit sebanyak keterangannya. Di samping kita nak dapat ilmu, kita nak buka minda kita tentang kitabullah Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan sunnah Rasulullah supaya kita dapat beramal walaupun tidak semua. Seumpama kata ulama kita, kalau kita tidak mampu mengamalkan semua, kita jangan tinggalkan semua. Itu kata-kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar sebenarnya. Walaupun teksnya agak berbeza, tapi itulah maksud ya. Jadi mudah-mudahan saya ucap terima kasih semua kepada para pendengar. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi benda yang baik dan dapat kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dulu majlis kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Subhanallah.